Dia kata apa? Anas kata apa? Rumah yang baik, khairul buyut fihi yatim. Rumah yang baik yang ada dalamnya anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Kita pelihara anak yatim, jaga sungguh. Jangan hari-hari duduk penampar dia, jangan. Bosah budak tak ada pok pain biji-biji lah. Jaga betul-betul. Dan seburuk-buruk rumah, rumah yang paling tak baik sekali, rumah mana? Rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan buruk. La haula wala quwata illa. Mu nak pelihara anak yatim, jaga baik-baik. Tak mampu nak jaga, suruh orang lain jaga. Jangan hari-hari duk pukul budak ni. Berat. Dan manusia yang paling dicintai oleh Allah ialah orang yang berbuat baik pada anak yatim atau kepada wanita-wanita janda yang tidak ada belanja, tak ada pelindung, dia tolong jaga, armalah. Pergi jaga. Jadi jaga yang terbaik sebagaimana anak kata tadi lah. Kalau boleh jaga sungguhlah. Jangan sekali dengan ibu-ibu itu terbaiklah tu. Kalau tidak pun ikhlaslah, bagi bantuan sungguh nak jaga dia. Ini kata siapa? Kata Anas. Berkata Nabi Daud dalam sebuah munajatnya. Nabi Daud, cerita Nabi Daud pula. Wahai Tuhanku, apakah balasan terhadap orang yang melihara anak yatim maupun janda yang mengharapkan kerajaan-Mu? Maka Allah berfirman, balasannya yaitu aku akan memberikan naunganku pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan arasy Allah. Maksudnya naungan di bawah arasy Allah pada hari kiamat. Hak ni cerita panjang ni. Kita tak tahulah cerita ni sahih ke tak sahihnya. Tapi cerita dianya cerita dalam mimpi. Nak dengar kau kena baca sendiri ni. Baca sendirilah, panjang sangat tak? Sebabnya muhakkik kata, tulis juga sini nota kaki muhakkik ni, dia kata hadhil qissah taluhu alaihi alamatul kadzib wal ikhtilaq. Jadi cerita ni nampak sangat ada tanda-tanda pemalsuan, rekaan, wala'allaha min akabdhiti syiah awi khurafat sufiyah. Jadi kalau tuan-tuan nak baca cerita ni, tengoklah, boleh jadi ada cerita-cerita muhakkik kita kata, aku nampak cerita ni macam ada bau ganjil sikit lah. Jadi kita berakhir dengan hadis-hadis yang sahih, rasanya madaidah, dan cerita ni cukup banyak. Akhirnya menurut hadis Bukhari dan Muslim, tengok muka surat 122. Menurut hadis Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, as-sa'i 'alal armalati wal masakin kal mujahidina fi sabilillah. Artinya, orang yang berjalan untuk membela wanita janda, dia berjalan nak pergi cari wanita yang miskin, tak ada orang nak bantu dia, apa nak jadi? Dia pergi tolong, bawa bantuan pergi pun janganlah waktu yang mencurigakan orang, gelak-gelak mari pula, jangan. Pergi sungguh. Kalaulah kita nak tolong sungguh, pergi sekali dengan isteri kita. Kita bawa kereta, isteri yang turun makanan hantar bagi dia. Tak apa. Ni pagi pun atau ticana, petang pun ticana, mentah ke armalah pula hak muda. Berat juga tak? Jadi jangan buat yang boleh menimbulkan fitnah. Jadi kalau ada selalu pusing, sekejap-kejap mari, itu boleh menimbulkan fitnah. Jangan buat yang boleh menimbulkan fitnah kepada kita. Apa dalam hadis ni kata? Siapa yang berjalan untuk membela wanita-wanita armalah, wanita-wanita ibu tunggal orang panggil, dan orang-orang miskin, apa dia dapat? Laksana berjihad fi sabilillah. Dikira orang ni seperti berjihad pada jalan Allah. Besar tak besar kelebihan? Besar. Rawi hadis, qala rawi hadis ni mengatakan, aku mengira Nabi SAW bersabda, dia itu orang tu, orang yang berjalan nak bantu ibu tunggal, nak bantu anak yatim ni. Siapa dia orang tu? Seperti orang yang salat tahajud dan puasa terus menerus. Allahu Akbar. Besar tak besar pahala? Besar. Kita ni dah lah tahajud tak berapa rajin, puasa pun jarang-jarang. Macam nak cover dia ni,
pergi bantu orang-orang armalah ni, bagi sumbangan kepada dia. Sedang orang yang berjalan untuk membela para anak yatim piatu atau janda itu adalah mengurusi keperluan mereka dan kebaikan untuk mereka, yang kesemuanya itu hanyalah untuk mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Jangan ada kes lain. Semoga Allah akan memberikan taufik kepada kita untuk dapat melaksanakan apa yang tertera dalam hadis dan berita di atas dengan anugerah dan kemurahannya, kerana sungguhnya Allah Maha Dermawan, Pemurah, Pengasih, Pengampun dan Penyayang. Satu lagi yang anak nak tambah di sini, luar pada kitab kita ni, iaitulah tentang harta anak yatim. Harta anak yatim. Tadi kita dah sebut di awal tadi, anak yatim ni perlu kita jaga. Jangan dimakan harta dia. Cuma kadang-kadang mungkin kita terlepas pandang. Apa dia terlepas pandang macam mana? Iaitulah harta-harta yang dibuat majlis-majlis jamuan yang diambil daripada harta pusaka. Orang ni mati, tinggal anak kecil, baby, budak-budak kecil yang belum balik. Maka mak dia, adik-beradik dia yang besar-besar, jangan ambil harta pusaka ayah dia ni buat apa-apa majlis lebih daripada yang dibenarkan oleh syarak. Syarak benarnya setakat 4 perkara. Yang pertama, iaitulah ambil tajhizul mayit. Apa tajhizul mayit? Kita ambil perbelanjaan untuk menguruskan mayat. Setara mana nak urus mayat ni? Kita wajib kena cari kain kapan dia. Kita wajib kena cari orang gali kubur dia. Dan belanja penggali kubur, nak usul dia pergi kubur, itu kena wajib. Bila sampai dalam bab salat, tak ada dalam kitab mana-mana pun ulama mengatakan kita kena upah salat dengan duit pusaka. Tak ada. Minta maaf lah, ana baca fakta dalam kitab kita fiqh mazhab Syafi'i pun dia tak suruh. Sebab apa? Sebab salat jenazah ini fardu kifayah, menjadi kewajipan orang kampung tu kena semayang atas dia. Nabi kita sebut dalam hadis, haqqul muslimi 'alal muslimi sit. Hak seorang muslim ke atas orang muslim lain 6 perkara. Di antaranya bila dia mati fattabi'. Bila mati, iza mata, bila dia mati mu kena ikut jenazah dia. Kena pergi semayang, kena bawa dia kubur, hantar kubur siap-siap. Tapi kain kapan dia gali kubur, kita boleh ambil duit harta pusaka. Lepas pada tu jangan ambil duit pusaka. Lebih-lebih lagi kalau orang mati ni ada anak kecil, ada anak yatim, jangan guna duit tu. Apalagi kalau ambil duit ni buat jamuan pula. Lah, saya minta izin, adik, malam ni kita nak buat kenduri untuk ayah, boleh? Budak kecil apa dia kata? Oh boleh. Orang mari ramai rumah kita, happy. Nah, orang pakai gosok kepala dia, bagi duit. Dia tahu tu ya. Ini dia kira termasuk di dalam memakan harta anak yatim tanpa hak. Makan harta anak yatim tak ada hak. Ana sudah baca dah kitab Jawi yang ditulis oleh Syah Daud Al-Fatani dan lain-lain ulama yang menyebut tentang perkara ini di dalam siri perbincangan kita Rehlah Abadi baru ni. Ana sudah baca dan ana kira itu tanggungjawab saya sudah lepas. Bukan kita sudah beritahu dah. Nak beritahu hak ni pun dalam masyarakat kita payah nak menerima dan bukan mendapat maklum balas yang tidak baik, mungkin orang tak faham. Tapi kita beritahu kerana di atas dasar tanggungjawab ilmu yang ada. Jadi jangan ambil harta anak yatim ini untuk dijadikan benda-benda lain daripada mu'natut tajhiz, perbelanjaan urusan jenazah. Jangan ambil. Kalau ambil lain-lain itu cerita lain lah. Tapi harta pusaka jangan ambil. Jadi selepas kisah kita ambil belanja ke bumi, kita kena cek hutang mayat. Mayat ni ada hutang banyak mana? Tengok hutang dia. Ada hutang, ambil harta pusaka dia tu, bayar hutang. Selesaikan hutang dia dulu. Kecuali hutang dia dengan bank yang terlibat dengan beli kereta 20 tahun akan datang baru habis, beli rumah contohnya. Ini cerita lain. Anak-anak yang terima pusaka ni kena pergi selesai dengan bank tu, bayar hutang. Yang kedua, bayar hutang. Yang ketiga, wasiat. Kalau si mati ada wasiat.
Dia kata kalau aku mati buat benda-benda ni. Kita lepas pada kita belanja mayat ni, contohnya tinggal duit RM50,000, dengan tanah-tanahnya, dengan harta dia tinggal RM50,000, maka belanja ke bumi mayat habis 500, tolak tepi 500. Dia ada hutang berapa? 10,000 hutang dengan orang, sudah habis 10,000, tinggal lagi berapa ribu lagi? 40,000 lagi. Payah nak kira. Dia ada hutang semua 19,500. Ada berapa ribu? Capur dengan 5,000 belanja tadi, 20,000 tak ada dah. Duit dia 50,000 kan? Tinggal lagi 30,000. Kita tengok dia wasiat apa. Kalau dia wasiat, kalau aku mati ambil duit 10,000 pergi buat pondok, maka kita kena cek duit yang tinggal selepas daripada belanja mati, selepas daripada hutang, ada lagi 30,000. Kebetulan dia wasiat suruh buat apa-apa benda kebajikan 10,000, maka mesti dia ditunaikan, kerana 1/3 wasiat dibenarkan. Tinggal lagi 20,000. Itulah tarah yang keempat. 20,000 ni diambil, diberi kepada waris yang tinggal. Siapa dia yang tinggal? Mak ayah dia, isteri dia, anak dia. Orang ni bagi pusaka dalam 20,000 saja. Jangan duk ini harta mak aku. Tak ada harta mak aku. Pasal itulah makcik-makcik, pakcik-pakcik, tok ayah, nenek, opah, atuk, yang nak buat pusaka, tulis aku wasiat. Sekiranya aku mati, ini harta aku ni 1/3 daripada harta, ataupun berapa ya, 100, 200, 500 ribu, kena beri derma pada tempat sekian-sekian, beri. Tapi jangan wasiat kepada anak yang boleh menerima pusaka. Baru saya terima kes, dia kata, ustaz, abang-abang saya nak ambil rumah saya, sedangkan ayah saya wasiat kepada saya boleh duduk situ. Mu ni penerima pusaka. Nabi yang katakan la wasiyata li warisin, tidak ada wasiat untuk pewaris. Pewaris tak ada wasiat. Mu kena terima seperti orang lain juga. Jelas tak jelas? Jadi dalam bagi pusaka ni 4 perkara kena ingat. Yang saya nak tekannya, tolong jangan terlibat dengan majlis kita ini dengan harta anak yatim. Harta anak yatim jangan terlibat. Nak buat apa-apa, tanya khabar dulu. Setakat mana boleh dibuat, setakat mana yang tak boleh buat dengan harta si mati. Lepas pada tu, ambil harta ni, bagi pusaka dengan baik. Lebih-lebih lagi, kalau si mati meninggalkan anak yang kecil, Allahu Akbar, mu ambil harta budak ni, maka kamu telah mengambil api neraka dalam perutmu. Oh, saya tak makan ustaz, buat beli kereta, serupa lah, istilah lah. Macam orang kata makan riba. Siapa dia makan ribanya? Riba tu duduk di duit orang makan tak? Tak makan, tapi istilah. Makan rasuah tak makan juga. Bukan orang ngak gitu rasuah, masuk dalam sampul boleh poket. Itu dia panggil istilah. Makan harta anak yatim, maksudnya orang ini merampas hak anak yatim, ambil, buat benda-benda, ataupun melarikan harta pusaka. Maka semua ini tanggung dosa besar, yang kamu masuk dalam neraka nanti, masuk pada hari kiamat nanti, masuk dalam perut kamu, apa dia? Api neraka, wal iyazubillah.